Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Kali ni I nak share satu kisah yang dihantar oleh Kelly tentang pengalaman keluarganya diganggu seekor saka yang tak boleh nak dibuang. Punca? Zaman dulu, nenek Kelly ni pernah jadi macam mangsa pukau. Terpukau dengan seseorang lalu terambil menjadi pewaris sakanya. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okay, sebelum I start cerita, I just nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru subscribe. Thank you for subscribing. Thank you juga kepada subscriber yang setia dari awal sampai sekarang, masih subscribe, masih menyokong. Last week, kita tidak bersiaran dan tiada announcement apa-apa. So, adalah yang DM macam, Profesor okay ke? Tak nak buat video dah ke? Channel tiba-tiba stop, tak ada announcement, tak ada apa. Banyak sangat benda berlaku kan. Lepas tu kebetulan adik I bertunang. So, banyak hari tu memang I focus on family and rehatkan diri je. Tapi lepas ni kita upload macam biasa lah. Minggu lepas je lah kita cuti. Lagipun Malaysia pun ada cuti hari Isnin. Kita baru dapat PM. Lepas tu kita macam tunggu siapa kabinet. Oh ya, lagi satu I nak bagi tahu kat sini. Lepas je I cakap I teringin nak buat merchandise, and I tanya you guys siapa yang interested nak beli apa, merchandise macam mana. Ada juga mereka-mereka yang DM, boleh tak jangan keluarkan merchandise dalam bulan 12 ataupun awal tahun depan. Katanya bulan 12 ni nak pakai duit banyak. Lepas tu tahun depan buka sekolah dengan waktu raya puasa ni semua dekat-dekat. Lepas tu raya pula pertengahan bulan. So nak pakai duit banyak, nak beli baju sekolah baru, nak beli baju raya semua. So ramai orang nak pakai duit. So diorang sarankan kalau nak launch apa-apa, buatlah selepas raya. Okay, kita mendengar semua cadangan dan pandangan rakyat Malaysia. Lagipun I pun dalam tempoh yang nak survey je. So it's not a big problem, don't worry. Okay, dah enough chit-chatting, announcement ke apa. Jom, mari kita mulakan. Okay, sedikit background. Kelly ni adalah dalam cerita ni dia adalah generasi ketiga. Punca ni daripada nenek dia kan. So nenek is generasi pertama lah. So nenek dia punya nenek ni background dia interesting. Dia kata sebab nenek dia adalah baby Chinese baby yang diberi kepada keluarga Melayu. Sebab family nenek dia yang kandung ni susah. So diorang bagi baby ni dekat Malay family. So nenek dia dibesarkan dalam keluarga Melayu lah. And nenek dia anak tunggal. Anak angkat tunggal pula tu. So nenek ni beragama Islam dan tidak pernah mengenali keluarga kandung dia siapa. Kelly tak ingat lah ini tahun ni zaman bila semua. Tapi yang Kelly boleh share waktu kejadian situasi punca masalah keluarga diorang ni ialah waktu tu nenek dia kerja nurse. Time ni nenek dia belum kahwin, belum apa semua tau. Ni zaman nenek dia bujang dulu tau. So nenek dia kerja nurse dekat satu hospital yang tidak diberitahu di mana. Cuma dia kata kalau dengar cerita dari nenek dia tak pernah cakap dia kerja nurse ke, dia kerja jururawat ke. Nenek dia akan gunakan perkataan misi. Misi ni sebenarnya adalah panggilan kepada nurse dari zaman-zaman dulu lah. Zaman-zaman British dulu, bila ada nurse je dia akan pakai misi macam tu, macam cik macam tu lah. Kita doktor ikut je lah dengan panggilan zaman-zaman penjajahan dulu. So anyway, nenek dia kita namakan Missy Kalsum. Kelly generasi ketiga. Missy Kalsum ni nenek Kalsum ni generasi pertama. So Missy Kalsum ni dia bekerja sebagai jururawat ni dekat hospital yang tidak bernama ni. Dia memang kerja dengan elok lah. Dia memang macam tu. Bila kisah-kisah seram ni, orang tu okey kerja, tempat kerja pun tak berhantu, tak ada apa, tak ada angin, tak ada ribut, tak ada topan, tak ada apa. Tapi ada satu patient ni, dia suka sangat dengan Missy Kalsum. Dia macam sikit-sikit cari Missy Kalsum. Nak ubat ke, nak berborak ke. Makcik ni sebenarnya dia tengah sakit tau. Dia macam sakit teruk, macam tunggu nak mati je. Macam sebab Kelly kata, Nazak
sakit nazak. Tapi ada hari-hari yang dia macam okay, stable sikit, dia suka borak dengan Missy Kalsom. Cerita ni sebenarnya Kelly dengar mak dia dengan nenek dia selalu bual-bual tau. Sebab nenek dia ni memang akan always cerita story ni. That's how Kelly tahu Nanti kan tiba-tiba ada orang komen macam mana Kelly boleh tahu detail ni. Sebab yelah kita cucu kadang-kadang dengan nenek, dengan mak bercerita macam itulah. Okay, so patient tu dia tertarik sangat dengan Kalsom sebab dia kata Kalsom ni remind her of her own daughter. Yes, auntie Chinese tu masa muda-muda lah dia kahwin dengan Chinese guy, tapi diorang susah, so diorang kena bagi anak diorang dekat keluarga Melayu. So masa auntie tu susah, lepas tu ada something happen dengan husband dia, semua business tak jadilah, so diorang berpisah. So auntie yang patient Nazak tu cerita dia kahwin baru dengan lelaki Melayu. Lelaki Melayu tu kaya sikit lah. So dia dah start nak cari anak dia yang dia bagi kat orang tu. Tapi dia tak pernah jumpa anak dia sampailah sekarang, sampai yang dia dekat hospital tu. So bila dia tengok Kalsom, dia rasa macam mungkin macam ni lah kot anak aku bila dah besar kan. Macam ni lah kot anak aku macam tu. Kalsom pula cerita kat dia anak angkat keluarga Melayu, dia Chinese baby, dan dia pun teringin nak jumpa mak kandung dia. Tapi dia kata dia tak tahu macam mana nak cari sebab segala informasi tentang keluarga kandung dia tak ada. So itu yang bondkan dua-dua ni tau. Macam seorang rindukan anak, seorang rindukan mak. Makin hari makin dia berbual-bual, pesakit tu makin sihat. Doktor kata keadaan kesihatan dia semakin pulih. Esok dia boleh discharge. So dah berhari-hari borak kat situ, kesihatan dah baik nak keluar. Patient tu cakap, Missy Kalsom, ini kan malam terakhir, hari terakhir saya di hospital. Boleh tak you teman saya tidur sebab esok nak discharge? Tapi atas sebab-sebab tertentu, Missy Kalsom tak dapat nak tidur dengan auntie Chinese tu. Cuma dia luangkan sedikit masa. Dia cakap okay, dia boleh visit waktu malam, tapi lepas je auntie tidur, dia kena balik rumah. So auntie tu pun okay lah, janji kau ada dengan aku sekejap pun jadilah. So okay, mula-mula malam tu macam biasalah, bagi makan, suap-suap, macam mak, macam anak. So suap-suap, borak-borak, everything looks so normal. Tapi makcik tu macam tak nak tidur. Missy Kalsom tengok jam macam dah nak lewat malam ni. So dia kata tidurlah, esok kan nak keluar, so kena bangun pagi, boleh segar-segar, janganlah tidur lewat-lewat. Makcik tu macam okay lah, finally okay lah, tidurlah sebab Kalsom nak kena balik kan. Okay lah tidurlah. Sebelum makcik tu tutup mata dia, waktu ni Missy Kalsom tengah selimut-selimutkan dia. Macam mak, kita nak tidurkan mak. Macam tu lah, mak tengah sakit kan, tengah demam. Auntie tu, dia cakap benda yang tak adalah pelik sangat, tapi macam sudikah kamu menjadi anakku, warisku, keturunanmu menjadi keturunanku. Not exactly in that word lah, tapi Kelly tak kata lebih kurang macam tu lah. So nenek dia pula, Missy Kalsom ni, being someone yang merindukan ibu kandung, macam teringin nak jumpa keluarga kandung dia yang berbangsa Chinese tu kan, dia hanya beranggapan macam maybe auntie tu nak anggap aku ni macam anak yang dia takkan jumpa tu kot. So of course Missy Kalsom, nurse yang baik hati, dia jawab sudi, boleh. Macam tu. Auntie tu senyum, auntie tu tidur. Missy Kalsom pun settle kat situ, balik dengan hati yang girang gembira, seolah-olah dia jumpa mak kandung dia. So dia balik happy, moving on dengan kehidupan. Dia tak jumpa langsung dah auntie Chinese tu. Long story short, Missy Kalsom ni sebenarnya, walaupun dia happy dengan family angkat dia tu, tapi dia dalam deep down inside, dia macam always rasa tertarik dengan konsep nak jumpa long lost family tau. Dia jumpa jodoh pun dengan atuk Kelly ni pun seorang anak angkat sebatang kara, sama juga. And kebetulan atuk Kelly pun dia berketurunan sama, anak angkat keluarga Melayu, tapi berbangsa Chinese. Sama macam nenek Kalsom. Kahwin, lepas dah kahwin dapatlah anak Karina. Karina ni Kelly punya mak lah. So okay, fast forward. Kita tak payah cerita banyak hal tentang keluarga mereka. Fast forward, tahun 2000, Karina bertemu dengan seorang jejaka, lalu mereka kahwin. Okay, so korang kena faham watak ni. Kalsom, nenek Missy Kalsom, Kade, atuk dia.
Karina mak dia, Karim bapa dia. So tahun 2000 Karina Karim kahwin. Bila dah kahwin 2001 Kelly lahir. Masa ni happy, semua keluarga ni sangat happy, bahagia, tak ada apa-apa, tak ada gangguan, tak ada apa, happy bahagia. Tahun 2002 atuk Kelly meninggal. So Karina ni anak tunggal, perempuan, dia ambil lah mak dia duduk dengan dia. So sekarang ni Missy Kalsom, Karina, Karim, baby Kelly duduk sekali. Tahun 2002 dah ni. Start je 2002 bila dah nenek dia Missy Kalsom ni dah duduk dengan diorang. Bermulalah episod diorang ni asyik berpindah randah. Sebab Kelly sering menangis, sering demam, sering sakit. Walaupun dah setahun kan, dia suka nangis tanpa reason. Dia selalu demam panas, dia selalu sakit-sakit, dia selalu tak nak makan. Like Kelly ni masa dia grow up, dia ada banyak problem mak dia cakap. Ada je tak kena. Tapi bila dia demam panas, every time Kelly demam panas, bila bawa pergi klinik ke, bila bawa pergi hospital ke, sebab dekat rumah suhu macam tinggi sangat ni, bila parents dia dah bawa pergi hospital, doktor check tak ada fever, tak ada panas, tak ada apa. Okay, almost all the time. So parents dia, Karina dengan Karim ni, diorang rasa macam there must be something wrong with the house. Sebab diorang menyewa, awal-awal ni menyewa tau. Selalu pindah randah lah sebab diorang rasa macam rumah tu yang panas. Panas as in macam orang Melayu kan, kita mulalah rasa macam rumah tu berpenunggu ke apa kan. So selalulah pindah. Tapi parents dia perasan bila masa Kelly membesar, kalau duduk rumah selalu ada hal sakit lah apa kan. Tapi bila pergi vacation, tak ada pun buat hal, tak ada nak lalak ke, tak nak makan ke, happy. So family dia ni selalu lah bawa Kelly pergi vacation. Sebab dia orang mungkin ingatkan macam growing up Kelly ni lonely kid ke, sebab tak ada kawan, tak ada adik-beradik lain kan. So diorang tak perasan yang dynamic tu bukan berpunca dari rumah, ia berpunca dari orang. Tahun demi tahun Kelly dah tak buat hal sangat tau, dah tak menangis ke apa tau. Yang jadi masalah is parents dia bercerai 2013. Parents dia bercerai waktu ni Kelly 12 years old. Fast forward 2015, 2015, Nenek Kalsom sakit. Finally, Missy Kalsom yang selama ini tak ada orang rasa dia ada apa-apa masalah, tiba-tiba dia sakit. Masalahnya, Kelly cakap, siang je sakit, malam dia tak sakit. Malam dia boleh turun bawah, dia boleh masak berkawar-kawar. Bukanlah kawar, macam berkuali-kuali, berperiuk-periuk makanan macam ada kenduri. Literally nenek dia memang masak banyak-banyak tu, dan nenek dia akan makan seorang habis semula. But siang juga lemah, tak function. Tenat sangat dia kata. Kalau siang memang nampak macam nazak tau. Macam nak bagi air pun nak masuk tak masuk. Bercakap pun macam senyap, tak layan, macam termenung je. Baik kalau malam, turun tangga, bersilat kat dapur semua tau. Masalahnya, waktu ini Karina, mama kepada Kelly ni, tak pula syak apa-apa tau. Satu benda yang parents dia or anybody else tak pernah tahu sepanjang hidup dia, sepanjang nenek dia start sakit tahun 2015 tu, ialah nenek dia selalu visit dia waktu malam. Benda ni berlaku setiap malam. Walaupun dia kunci pintu bilik dia, nenek dia tetap muncul. It's always the same thing, dia kata. Dia dah kunci pintu bilik dia, dia tidur. Tah macam mana, macam lewat-lewat malam pukul 1-2 macam tu, dia akan terjaga sebab dia rasa ada orang naik katil dia, baring belakang badan dia, sebab dia memang akan tidur mengiring, dan main rambut dia. Cu, jangan takut, cu. Dia tahu tu bukan nenek dia sebab dia pernah nampak jari jemari yang main dengan rambut dia tu.
jari yang sangat kedut, tua dan kuku tajam-tajam warna hitam. Itu bukan nenek dia. Walaupun setiap malam dia dengar benda tu, suara garau-garau, kepik-kepik macam nak keluar tak keluar. Cu, jaga nenek cu. Jaga nenek cu. Jaga nenek. Tapi tu bukan nenek dia. Dia tahu dan dia tak pernah jawab sebab dia takut. Dia takut kalau dia jawab kan, boom, benda tu keluar depan muka dia. Apa kan dia tak pernah nampak wajah nenek dia yang main dengan rambut dia tiap-tiap malam tu. Benda tu duk suruh dia jaga nenek dia. Masalahnya siang nenek dia tak bergerak, malam pergi masak-masak lah, masuk dalam bilik dia lah. So it's berlarutan bertahun-tahun dia kata benda tu. Dia kunci lah macam mana pun. Sebab pernah ada satu hari dia kunci dan dia sengaja stay up. Tapi dia baring lah. Dia tengok je. Muka dia tengok pintu tu tau. Dia tengok je. Macam dia nak tahu macam mana nenek ni masuk. Aku kunci kot pintu bilik aku. Dia tunggu. Dalam dia tengok. Tiba-tiba sayup je suara garau kepik-kepik serak tu. Cu, tunggu nenek cu. Benda tu dah ada dalam. Kau kunci macam mana pun benda tu dah ada dekat dalam. So dia terus macam dia selubung diri dia. Dia pura-pura tidur tapi dia memang tertidur dah. Dia tak tahu apa jadi. Bertahun-tahun berlaku benda ni. 2018 penyakit nenek dia dah makin teruk. Sekarang ni masa 2018 ni nenek dia dah tak turun dapur. Memang terlantar siang malam tau. Hantarlah hospital ke apa ke, nenek dia not getting better tau. Lepas tu cuma dia dapat pelepasan nak pergi duduk dengan papa dia sebab dia dah nak SPM. 2018 Kelly nak SPM. So Kelly cakap dekat mak dia nak duduk dengan bapa dia sebab dia nak study. A few months before dia nak trial SPM ni, dia tak tahu kenapa Kelly suddenly dia rasa macam dia nak luahkan. Maybe dia sebab dia selesa sangat dengan bapa dia kan. Dia rasa selesa untuk bagi tahu. Sebab kalau bagi tahu mak dia, takut mak dia tak boleh terima kan, sebab dia tengah cakap pasal nenek. Dia cakap kat bapak dia everything tau. Daripada dia duduk dengan rumah tu dengan nenek tu, betapa nenek tu pelik. Start bila nenek tu sakit 2015 sampai 2018. Setiap malam ada perempuan tua datang main rambut dia kan, jaga nenek. Dia cerita semua everything dekat bapak dia. Bapak dia terkejut macam kenapa dia selama ini tak bagi tahu kat. Okay, never mind. Bapak dia cari ustaz. Dalam pada dia tengah nak trial tu apa semua, bapak dia tengah sibuk lah cari ustaz, tanya-tanya orang mana ustaz boleh buat kan. So ada satu hari ni bapak dia kata okay, dia nak hantar Kelly balik rumah. Konon sebenarnya tak. It's just that bapak dia nak ada access untuk pergi rumah tu. Biasalah bila couple yang dah divorce kadang-kadang tak boleh datang, jangan datang rumah aku macam tu kan. So macam digunakan alasan nak hantar Kelly balik rumahmu, buka lah pintu macam tu. So bawa ustaz. Kan I cakap 2018 nenek dia dah start sakit terlantar siang malam kan. Hari diorang datang tu, ustaz tu masuk je rumah, pum, nenek dia turun dari atas, baju bersih macam dia baru lepas mandi. Ingat guys, nenek dia tenat ni tak boleh bangun. Macam apa dah bersiap ni semua, datang sambut ustaz tu. Karina, Karim, Kelly, muka memang terkejut ni tengok Missy Kalsum ni, sihat walafiat ni. Dia tanya ustaz, apa hajat datang kat sini? Ustaz tu jawab lah, kata ada orang sakit nak minta saya tolong tengok-tengok kan. Terus Missy Kalsum suara macam tak sakit ke apa, dia kata siapa yang sakit kat sini? Itu yang sakit. Dia tunjuk bapak Kelly. Itu yang ceraikan anak saya, tinggal sehelai sepinggang, duit apa semua tak bagi. Sekarang culik pula cucu saya. Sekarang ni hari ni nak cakap ada orang sakit pula dalam rumah ni. Ustaz tengok saya sakit ke ustaz? Ustaz tu terus senyum. Tak ada. Kalau tak ada siapa-siapa sakit kat sini tak apalah. Saya minta diri dulu. Jangan, dia kata. Nanti dulu ustaz. Marilah masuk makan. Saya boleh masak sekejap aja. Dia cakap macam tu tau, dia ajak. Ustaz cakap, tak apa, saya baru lepas makan. Tak apa kalau tak ada siapa sakit, saya minta diri dulu. Minum-minum ke, kopi-kopi dulu. Takkan datang balik anda. Ustaz tu tetap berkeras untuk cakap no. Ustaz cakap, tak apa. Saya datang dengan niat nak bantu kalau ada yang sakit. Tapi kalau tak ada yang sakit kat sini, mungkin salah info. Dia cakap macam tu. So dia nak balik. So ustaz tu bergegas keluar Bila ustaz tu keluar, Papa Kelly pun terus cakap, apa aku gerak dululah ikut ustaz tu. Kelly pula tak nak lah, dia stay pula dengan tengok nenek
nenek dia macam pelik tiba-tiba sihat tu kan. Dia terus keluar dari rumah tu, dia kejar bapak dia. Bapak dia pula kalau kat luar tu tengah kejar ustaz tu. Ustaz tu cakap tak apalah, kita jumpa dekat kedai mamak ada dekat depan simpang rumah Mak Kelly tu lah. Kita jumpa kat situ, kita borak kat situ. Dekat situ lah ustaz tu cakap yang sambut dia tu bukan manusia. Ustaz tu kata makhluk tua bongkok, rambut dia panjang warna kelabu, kuku dia panjang tajam-tajam warna hitam, kulit dia, muka dia semua berkedut sangat, kuku kaki dia panjang berpintal-pintal. Ustaz tu cakap, saya minta diri sebab saya tahu itu bukan manusia yang ajak saya makan, yang ajak saya minum. Jadi saya elak sebelum apa-apa jadi lebih teruk. Saya tahu dia tengah marah, saya datang. So bila ustaz tu cakap yang kulit tu kedut, kuku tu tajam semua, Kelly macam mengiyakan lah sebab dia tak pernah bagi tahu bapak dia macam mana rupa yang dia nampak tangan tu. So bila ustaz tu ada information macam tu, dia tahulah ustaz tu memang nampak benda yang kacau dia waktu malam. So dia pula ceritalah kat ustaz tu gangguan macam mana yang dia kena, yang buat bapak dia pergi call ustaz tu. So bila bincang, fast forward 2022, tahun ini Nenek Kalsum masih sakit dan operasi untuk membuang masih diteruskan. Itu saja kisah yang ada untuk kongsi dengan kalian kali ni. Dia tak adalah tak ada. Kelly minta kita semua doakan supaya urusan keluarga dia dipermudah. And dia nak pesan sangat-sangat kat semua orang, jangan mudah sangat anggap orang luar tu sebagai family. Sebab kadang-kadang bila benda yang bertukar secara lisan dan benda yang kita tak sedar ni bahaya. Jangan mudah sangat brotherhood, sisterhood, konsep mak angkat, anak angkat, bapa angkat ni semua dia kata jangan, no. Sebablah konsep macam tu lah, sebab nenek dia ni tak sop sangat dengan konsep long lost family ni sangat. Itu yang buat dia macam terpukau dengan makcik ni yang pandai menggoda dia. Sebenarnya bukan yang menggoda tu, bukan makcik Chinese tu. Itulah benda saka makcik Chinese tu yang mengawal semua. Dia tahu benda-benda adi kudrati ni, dia memang tahu kelemahan kita apa, sebab tu dia mudah umpan kita. Kiranya Missy Kalsum termakan umpan kerana terlalu taksub dengan konsep long lost family. Nak jumpa keluarga kandung, macam manalah rupa mak aku. Kita tak boleh nak salahkan Missy Kalsum sebab sebagai seorang anak, of course dia nak kenal keluarga kandung dia macam mana. Cuma benda tu yang mengawal anti Chinese hospital tu, dia tahu Missy Kalsum ni kalau kita pukau dia, kita goda dia dengan image ibu yang mencari anak yang terbuang, mesti dia okey. Sebab tu bila tanya, sudi tak kau jadi waris aku, sudi tak kau jadi anak aku, sudi tak kau jadi keturunan aku, keturunanmu, macam tu kan. Dia pergi cakap dia sudi. Sebab dia ingatkan macam nanti kau anggap aku macam anak. Bukan. Jangan mudah jawab macam tu dengan orang yang kita tak kenal tau. Orang yang kita kenal pun kita jangan jawab, apatah lagi orang luar. Kelly kata dia tak adalah pengalaman teruk sangat, macam ada nenek dia atas ceiling mengangkat-angkat ke, tak ada. Tapi memang tiap-tiap malam dia tahu sebenarnya nenek dia nak pas kat dia. Sebab nenek dia cakap apa? Cu, jaga nenek cu. Maksudnya apa? Kalau kau cakap ya, saya akan jaga nenek, kau dapat benda tu. Faham tak? Benda ni dia tak ada cara spesifik. Kadang-kadang macam tu je kau cakap, boleh terpas saka tu macam tu je. Kelly ada cakap the reason why susah sangat nak buang sangat benda ni sebab benda ni dapat pun tak tahu dari mana-mana, and tak tahu perjanjian asal benda tu dengan demi keturunan yang asal ambil tu macam mana, and tak tahu dekat siapa kita nak refer pasal benda ni ambil daripada mana apa semua. Itu yang melambatkan proses pembuangan. Tapi I pasti insyaAllah semuanya akan selesai tak lama lagi. Semoga dipermudahkan ya Kelly. So guys, kalau anda ada story lebih kurang macam ni, atau anda ada kisah yang lain yang nak kongsi, boleh jangan lupa hantar kepada email farahfaisal@gmail.com. Boleh follow Twitter, boleh follow Instagram, boleh follow TikTok. Ada orang selalu DM macam, kenapa tak upload benda-benda hantu dekat TikTok? Satu platform, satu hantu cukup lah Takkan lagi semua tempat kita nak tengok hantu. Penat lah korang pasal sana sini macam tu. I bagi TikTok macam kehidupan seharian I sikit lah. Dia macam ada insight lah in what IG nampak posting tu memang macam tak bergerak, tapi kadang-kadang I rajin IG story. So korang klik lah IG story. Okay, I guess insyaAllah kita jumpalah in the next video. Okay, bye. Assalamualaikum.